warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat datang ke Funnel Evo Podcast. Yes, Tuan Z. Takkan Tuan Z dapat tudung lah 2023 kan. Okey, tu dia. Kita nak memperkenalkan. Orang kata kan Tuan Fadi, kita tak nak kenalkan dulu, tapi kita nak borak sikit Tuan Fadi. Setahun tak borak ni. Setahun Betul. Tak dengar lah, kena pegang Tuan. Okey, setahun. Baru sedap sikit. Setahun kita tak berborak macam ni Tuan Fadi. Baru sandar kan. Baru relax sikit. Apa orang kata, satu taman tu tak meriah kalau tak cukup bunga. So bersama kita pada hari ni adalah Bunga. Perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Madiha Hassan, host terbaru podcast Funnel Evo. Wow. Okay, best tak dengar suara? Baru 5 minit dengar pun dah macam healing. Tapi hopefully healing, bukan tidur InsyaAllah. Sebab podcast kita belum ada season yang dalam kelambu lagi kan. Sebab suara Madiha ni dia shock dengar tau. Dia shock boleh dengar tertidur. Dia boleh okay. Dia gitu. Boleh terpukar healing dengan sendirinya. Healing tak apa tuan, jangan terhilang. Alamak. So anyway, welcome back to Funnel Evo Podcast. Yes, InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni season kedua tuan Season kedua. Selepas di request. Terima kasih kepada anda yang di luar sana, back to back. Mana yang episod baru kan? Kalau betul. Jumpa kami di tim Funnel Evo ni, Funnel Evo Podcast tak ada ke? So kami dan tim beritahu Tuan Fadi, siap screenshot tau. Tengok ni Tuan Fadi ada permintaan ni. Sebab Tuan Fadi kata iya ke? Kita orang tunjuk. Alhamdulillah. Dan hari ni anda bertuah kerana kita berkumpul bersama dengan Madiha, saya Fadil Rasul dan juga sifu kita Tuan Haji Fadi Ghazali. Yes, boleh kongsikan pelbagai perkara untuk kita pada tahun 2023 tuan Yes, insyaAllah. Okay, so kalau kita tengok tuan, dan pada masa yang sama, alhamdulillah saya nak beritahu kita ada hashtag kita. Anda semua boleh pergi bersama hashtag kita. Apa tu Madi? Hashtag, kita ada 2 hashtag tahun ni. Yes. Hashtag buat saja. Dan yang kedua hashtag buat dulu baru tahu. Jangan lupa kalau setiap posting anda di social media, pastikan ada 2 hashtag ni, iaitu buat saja dan buat dulu baru tahu. Okey, dan para pendengar, untuk anda yang first time nak follow podcast ni, boleh dengar di YouTube official Fahdi Ghazali dan Spotify Funnel Evo. 2 tempat je so 2 tempat je so far. Dan sekiranya ada soalan ataupun cadangan ataupun nak tanyalah macam-macam soalan dekat Tuan Fadi, jangan risau. Dan kepada anda nak memaparkan produk, macam kalau kita tengok kat belakang ni kan, kamera kasih wide lagi, ada nampak dah. Dulu fancy. Season 1 tak ada Madi kan. Season 2 dah ada. Dan sekiranya anda nak slot anda ataupun produk anda berada di belakang, nak sponsor ke whatever, boleh je terus email ke funnelevopodcast@gmail.com. funnelevopodcast@gmail.com. Yes, insyaAllah tim kita akan bantu. Ada email Ada email lah. Menarik. Ini kan? namanya season 2. Yes. Season 2. Okay Madi, Season 10 tak tahulah jadi. Alright. Tadi itu baru mukadimah tau orang puan. Maintain dulu, stay tune lagi. Okay, sebab kita sebenarnya nak recap apa yang berlaku pada tahun 2022. Betul. Yes. Sebab sebenarnya kan, kalau kita melalui tahun, tapi kita langsung tak go through dan ambil masa untuk kita berhenti dan reflect kan apa yang terjadi tahun lepas, dan kita tak ambil pengajaran dan kita lupa nak bersyukur, chances dia akan berulang lagi. Kesilapan yang sama mungkin berulang lagi tahun yang Healing through journaling. healing with journaling. So dia ada 2. Satu, kita nak belajar daripada something yang mungkin kita belajar lepas and kita nak improve. Kedua ni yang kita nak go through ni adalah apa yang kita bersyukur sangat. Syukurlah ni. Sebab kalau kita bersyukur, nanti Allah tambah lagi. Alhamdulillah. Apa pengalaman, kenangan yang tak dapat dilupakan, yang tak sabar dulu Madi. Yang tu kita simpan dulu. Simpan dulu. Saya dah nak jawab kan. Cuma kita nak recap sepanjang 2022 kita punya pendengar, supporter Funnel Evo dan juga student-student kita, apa yang berlangsung. Okay, nombor 1 Madi, yang first thing first, 250,000 follower di TikTok Fahdi Ghazali. Tahniah kepada anda yang sudah follow TikTok Fahdi Ghazali
sekali Tuan Fadi. Dan sekiranya anda masih belum follow, klik je button follow. Mudah, Yes. gratis Ada. kan. TikTok. Yes, TikTok. Okay, seterusnya apa yang berlaku nombor 2 pula? Wow, dan untuk tahun 2022 ada 100k followers di Instagram Fadi Masya Allah. Ghazali. Wow. Alhamdulillah. Wow. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Dan menunjukkan ada banyak manfaat Yes. di IG company. That's the key. Manfaat. Manfaat. Kita boleh bagi manfaat kepada hampir 350,000 orang dah. yes, Alhamdulillah. Dan Kalau Facebook dah 300 dekat 60,000. Wah, 360,000. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, dan Follow. seterusnya disebabkan support anda sepanjang 2022, kuarter 4 2022 tu Tuan Fadi menulis buku pula. Alhamdulillah. Lahirnya buku Tuan. Belanja sikit Tuan. Kenapa business tak grow? Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. So buku ni kita siapkan dengan bantuan tim kita juga untuk bantu usahawan-usahawan merungkai satu masalah. Apa masalah? Kenapa bisnes dia tak grow? So, saya bagi tahu jujur okey. Ini cerita betul Madia Fadil. Saya balik Pasir Putih kan. Ada satu hari tu saya pergi pasar malam tau. Pergi pasar malam dengan anak-anak saya. Lepas tu ada seorang brother yang tegur, kenapa bisnes tak grow? Dia tegur Tuan lah tu. Dia tengah meniaga belon tau. Tuan, saya pun tak, tolong bagi tahu saya kenapa bisnes belon saya tak grow, dia kata. Ini lepas Tuan Fadi Dah keluar buku ni. Banyak kali lah saya 2 hari lepas, hari Jumaat minggu lepas. Ni hari apa? Hari Jumaat 2-3 hari lepas. Saya pergi ke pasar juga, pasar pagi kat rumah saya. Kalau pergi Pasir Putih, Madia Fadil kan, dia ada satu dipanggil macam pasar dalam macam pasar bunian lah. Saya ada tengok story Tuan Haris dia pun yang bawa mak Tuan Fadi kan. Ya. Betul lah, suasana lain lah Tuan. Dia suasana tu macam tempat bunian lah, macam bunyi. Pergi very mystery tau. Masuk kampung apa ni suddenly pop ada satu pasar tau, ramai gila. Meriah. Lepas tu dia letak tu macam like booth yang zaman dulu punya style. Wow. Saya tengok, ni lamanya style ni kan. Betul lah. Ia pakai kayu Ya, semua kayu kan. semua. Saya masa tengah berjalan tu, Tuan Fuzil telefon saya tau. Saya tengah bercakap Tuan Fuzil, saya pun terpandang ada seorang ni jual like racun serangga macam tu. Dia tengok saya, biasa tengok online. Dia kata gitu. Saya macam, okay. Tak, nak ceritanya adalah bila ada follower ni, fokusnya message. Macam ni kenapa bisnes tak grow is message. So far dah berapa Tuan? Kan Tuan bagi free kan kepada semua Ya, yang kita bagi free percuma je. So Cuma far. diorang kena cover cost untuk cost Penghantaran. postage and pengurusan lah. Okay. So far dah berapa? hampir dekat 3,000. Masya Allah. Masih boleh lagi claim ke apa Tuan? Boleh claim. Macam mana nak claimnya? Kalau anda nak Macam mana claimnya, nak claim? macam mana nak claim? Senang je. Website dia apa? TikTok je. Saya nak hadiah.com betul? Boleh je cakap, tak ada masalah. Cakap kita je. podcast. Apa dia? Saya nak hadiah.com. Okay, nanti editor letaklah saya nak hadiah.com. Claim je selagi boleh. Dan jangan risau, buku ni memang Tuan Fadi bagi secara percuma. Cuma anda kena tanggung kos penghantaran, postage dan juga pengurusan. Admin. Yes. About berapa? Bawah RM20 tak salah saya. Kan, betul tak? Ke saya salah? Tim pun dah dah bawah RM30 je sebenarnya. Still murah untuk buku. Ya. Sangat-sangat. Dan kita tengok dah banyak orang alhamdulillah dah mengenali kenapa bisnes mereka tak grow. Dan pada masa sama Tuan Fadi, kalau kita recap semula tahun 2022, kita adakan seminar ataupun kelas Amazing Founder. Ya. Ini yang terbaru Madia. Ni yang terbaru. Saya perasan Amazing Founder. Okay, mungkin pendengar baru first time dengar juga kan. Amazing Founder apa tu? Okay Tuan, what is Amazing Founder Pak? Susah lah benda ni jauh macam ni. Lepas ni pakai yang webinar. Tak apa, ini dia boleh bersandar sikit. Betul. Kita boleh relax sikit. Madia tak apa sebab dia wanita, dia Healing. perlu dia perlu elegant. Yes. Saya try Kalau saya sebab perut macam Tuan, ni. penat lah. Macam ni lega sikit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Amazing Founder ni kita buat sebab apa tau? Kita buat sebab kita tahu dia simple macam ni. Ekonomi Malaysia ni dijana oleh SME. Okay. Dia kekuatan tulang belakang selain daripada Petronas dan apa yang besar-besar ni, tulang belakang kita adalah SME. Jadi nak bantu SME ni paling cepat adalah bantu founder SME. Betul. Itu paling cepat lah. Kalau kita nak bantu ejen boleh lah. Tapi kalau kita bantu dia punya founder, automatically Bawah-bawah tu. kalau ejen dia ada 1,000, kita bantu seorang je, 1,000 dapat manfaat. That's the idea lah. So
masa kita fikir nama tu, kita nak tak nama apa and then saya tak tahulah. Ingatlah nama kita lain first kan? Betul, lain. Apa nama dia first? 2-3 nama juga kita keluar kan. Tapi memang ada masa tu saya duduk dalam bilik saya duduk fikir kan, istighfar banyak, ya Allah nak bagi apa kan. Suddenly keluar Amazing Founder. And saya pun ingat lagi, saya terus berlari pergi ke bawah. Masa tu saya bagi tahu Fadil and the gang kan, Amazing Founder, that's the name. Check domain. Ada. Itu paling penting. Ya, Itu betul. paling penting. Tengok ada domain kita. Betul. And itulah lahirnya Amazing Founder punya program. Kita nak bantu founder-founder. So far kita dah buat 2 kali kan? Dah 2. Dan kalau anda yang okay, sebenarnya Tuan Fadi, 3 lah. 3 kali 3. Ni Tiga nak kali. buat kali keempat lepas evolusi nanti. So dan anda yang mungkin macam dengar Amazing Founder, dia bukan sahaja untuk founder sebenarnya. Dia boleh je stokis, Ya, betul. Leader. Sebab sebenarnya stokis, leader, agent pun sebenarnya ada adalah founder founder untuk je. business mereka juga. Betul. Cuma mind setting doang, fikir aku agent je. Betul. Maiden pun sampai sekarang tak ada produk dia agent kepada Milo. Betul. Dia agent Milo. Dia agent Milo je. Dia agent Nescafe je. Dia Tapi agent tisu. dia agent tisu. Banyak agent kan. kepada banyak produk. Tapi sebab dia ada mindset yang betul, dia nampak besar. Ya, betul. Okay, so sekiranya anda tak kisahlah anda buat bisnes tahap mana, taraf anda mana. 18, 19. Sebelum puasa. Sebab itu rahsia. Best topik tu Tuan Fadi akan dedahkan macam mana game untuk raya dan puasa ni. Betul. Wow. InsyaAllah. Dan seterusnya lahirnya apa? Wow. Yang lahirnya apa? Dan yang paling kita tak boleh skip, iaitu Funnel Evo Podcast. 2022 lahirnya Tuan. Yap. Total Alhamdulillah. lebih daripada berapa episod tim 21 episod. Wow. Ni 22 lah season 2. Sepatutnya cantik nombor dia 22 tahun 22. Betul lah. 22 untuk season 2. Satu achievement saya untuk buat. Okey, dan yang terakhir pada 2022 yang kita boleh kongsi dan kita syukuri adalah lahirnya Funnel Evo Billboard Tuan. Billboard. Saya perasan. Perasan? Tadi. Saya kalau lalu kan Tuan. Saya kalau lalu saya bos macam diperhatikan lah. Duduk betul sikit. Banyak kalau kita nampak, kalau saya nampak dia nak outbound ke utara, lepas tu inbound daripada utara ni memang banyak. Ada nampak. Okay. Ada berapa billboard sekarang? For now kita, if I'm not mistaken ni ada 15. 15. If I'm not mistaken. Sebab kita dalam planning ni first phase. Tengoklah kalau Allah bagi takdirnya baik, mungkin ada gambar Fadil pula. Masya-Allah. Ada gambar orang lain kan. Ada TikTokers tengah naik sekarang ni, nama CEO urus orang. Ya betul, yang viral tu. Tengah viral. Tengah viral tu. Follower naik ramai Dah sekarang. ada podcast juga dengarnya. Dah ada podcast ni. Dah ada podcast sendiri juga. Makin ujub takabur nampaknya. Baru je naik tu ada podcast. Kita berapa tahun baru ada podcast. Okey Tuan. Dan baru nak tanya soalan kat Tuan. Okey, untuk episod kali ni kita nak tanya soalan kat Tuan lah. Okey, apa bagi Tuan Fadi pengalaman kenangan yang Tuan Fadi tak boleh lupakan untuk tahun 2022? Tahun 22 ada banyak benda yang berlaku lah. Terlalu banyak sampai tapi saya yakin anything that happen to us, dia bukan happen to us but for us. Oh, wow. Everything ni dia bukan berlaku kepada to us. To us ni dalam bahasa Melayu ni kepada kita kan. Tapi for us, untuk kita. Deep kalau kita boleh faham. Kalau kita boleh faham kan. So kalau kita rasa benda tu berlaku kepada kita, maka kita akan salahkan benda tu. Kenapa benda tu berlaku pada aku? Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak begini kan? Tapi kalau kita tukar ayat tu kepada for, untuk saya, jadi benda tu berlaku untuk saya jadi lebih baik. Benda tu berlaku untuk saya jadi lebih bagus. Nice. Jadi lebih wise. So walaupun benda tu buruk, dia bukan berlaku to me but for me. Allah design it for me. For me. Jadi kalau bercakap pengalaman baik atau buruk ni, saya selalu bagi tahu kepada diri saya, anything happen ni semua benda baik. Semua benda baik lah, walaupun ia buruk. Saya ambil contoh. Tahun 22, pada 22 hari bulan 1. Tahun 22 pada 22 hari bulan 1, Birthday tu kan. birthday saya.
22 bulan 1 tu birthday saya. Dah lah tahun 22 bulan 1 birthday saya pula. By right 22 1 22 tu orang kata cantik gila lah nombor tu kan. But then pada ketika itu Allah uji saya untuk masuk operation masa tu. Operation. Jadi after operation tu ada banyak perkara berlaku pada saya lah. Like the whole year tu saya, sebab tu masa strategic planning dengan team Funny Evo hari tu, saya minta maaf dengan team. Sebab tahun 22 is very tough. It's very tough for me as a person yang nak berhadapan dengan, tapi saya rasa tough saya pun ada lagi orang yang lagi tough. Sebab tu saya happy anything happen to me it's okay, it's for me bukan to me. It's for me. Yes. For me untuk saya ambil contoh, ada satu masa waktu business saya down, saya ada depression, anxiety, everything. Waktu saya mengalami depression and anxiety like beberapa belas tahun lepas, bukan beberapa tahun lepas, masa berlaku tu saya tak faham kenapalah aku jadi macam ni kan. Tapi bila buat Funny Evo, baru saya faham yang Allah nak suruh saya faham perasaan orang yang datang jumpa saya. Bila dia dalam depression, dia tak perlu bagi tahu dia depression or anxiety. Tengok muka saya dah tahu because I've been there. Saya dah pernah duduk kat situ. Jadi saya tahu kau tengah depressed kan. Daripada ayat dia pun saya tahu awak ni anxiety. Awak mesti pernah, contoh like ada orang kalau anxiety dia bawa kereta suddenly dia rasa berdebar, ini heart attack. Dia kata dia heart attack, dia berhenti tepi jalan, dia tak boleh bawa kereta, dia duduk, dia telefon wife dia kan. Wife dia datang ambil, waktu dia pergi check, doktor kata you are okay. So bila orang cakap macam tu, saya faham sebab saya pernah duduk kat situ. I've been there. Tapi waktu saya alami, saya pun can you imagine bawa kereta berdebar, ni jantung kau pegang jantung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak mati lagi. Ulang lagi syahadah tu. Nak ceritanya everything happen for me. Jadi waktu 22 bulan 1 22 tu saya ada operation. Memang saya kata ya Allah sakit lah, memang sakit. And itu pengalaman yang like saya ingat simple je operation tu. Operate je lah Saya operate je lah. Okay kan. Kita pun tidur kan. Right after bangun tu, saya buka mata je terus post operation tu, Masya Allah. Saya ingat lagi, saya buka je mata, dia punya ubat bius tu habis tau. Saya buka mata, ubat bius habis. La ilaha illallah, Tuhan saja yang tahu masa tu lah. Tapi Alhamdulillah, anything happen for a reason kan. Betul. And then tu pengalaman yang saya rasa everything happen for me. Walaupun dia pada 22 bulan 1 22, saya sekarang masih berdoa, ya Allah, apa natijahnya, apa yang kau nak tunjukkan, just show it to me insya-Allah kan. Sebab ke mana pun the moment kita masuk umur 40, Nabi jadi Nabi pada umur 40. So ujian kau mesti lalu before 40 untuk kau jadi so wise at the age of 40. Kan, insyaAllah lah. And then apa lagi pengalaman yang manis? Yang manis pula kan. Manis pula kan. Kita bersyukur sekarang. Ketika saya operation, right after saya buka mata, ketika itu kita merasmikan bangunan Funny Evo. Kalau ingatlah masa tu. Betul. Saya tak ada hadir lah, saya bagi video kan. Betul. Masa saya tengok, saya kata tak apalah. With or without me, this legacy akan bertahan minimum for 100 years. Saya sebab tu FE 100 tu. Ya. Because saya nak nampak FE 100 hon sebab saya nak, kalau kerajaan Turki Uthmaniyah boleh bertahan 600 tahun, kenapa Funny Evo tak boleh bertahan at least for 100 years? Tapi nak bertahan boleh dengan syarat you kena bagi manfaat lah. So everything that you do bukan kepada diri you tapi untuk orang lain. Cerita Tan Fahdi tu actually kalau kita boleh faham dan betul-betul apply pada diri, sebenarnya dia boleh jadi satu big lesson lah, take away untuk
kita punya podcast hari ni. Betul. In fact, tajuk podcast kita hari ni ialah Kenapa business tak grow? Yang mungkin baru je dengar ataupun dari tadi dengar kita orang membebel, saya lah bebel. Tajuk doang ni apa sih kan? Yes, Sebenarnya betul. tajuk kita adalah kenapa business tak grow. Sempena buku ni yang ditulis oleh Tuan Fahdi juga. Ya, Sebab betul. persoalan tu dia bukan persoalan yang seorang dua je ada. Betul. Tetapi kita semua at any point of kita punya business dia akan stuck. And kita akan fikir macam mana nak growkan business. Betul. Kenapa Tuan menulis buku ni yang bertajuk Kenapa Business Tak Grow? Mesti ada story behind that. Yang membuatkan aku rasa aku rasa aku kena tulis buku ni disebabkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita jumpa ramai usahawan, usahawan kita ni kadang-kadang dia bukan tak boleh nak capai apa dia nak capai tau. Tapi dia ada macam like 1 juta darab kosong. 1 juta darab kosong. Bila 1 juta darab kosong, kosong lah jawapan dia. Jadi bila 1 juta darab kosong, jawapan dia kosong. So kosong tu adalah apa tu? Dia silap the missing point tu. Dia tak, Missing point. the missing point tu dia tak ada. Jadi kenapa business tak grow ni, saya rangkumkan semua benda yang saya jumpa for now edisi pertama. Tapi kita akan keep on update buku ni. Oh, macam iOS Tuan ada update? Ya, yeah, of course. Oh, okay. Kita akan update tu sampai level jadi kitab lah. Ada volume. Kitab Volume one. tebal tu lah. Nak ceritanya kalau cikgu nak mengajar tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kat depan. Gitu. Jadi kepada anda yang belum dapat volume 1 ni, yang first edition ni, sila claim sekarang. Tak tahu macam mana nak claim sekarang, maintain sampai hujung rancangan. InsyaAllah kita akan kongsikan. Seterusnya Madi, soalan seterusnya nombor 3 tu. Okay. Nombor 3. Dia ada soalan dah ready sebenarnya. Kita saja je buat borak-borak macam ni. Sebenarnya semua dah di plan. Dah ada plan. Okay, Tuan Fahdi. Sebab kan buku ni dia mahal tau sebenarnya. Okay. Mahal kan sebenarnya. Tapi kenapa Tuan Fahdi sanggup bagi free kepada kita punya followers? Bukan kita lah, Tuan Fahdi punya followers. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah, waktu saya dengan Ustaz Faturi dulu, saya tanya Ustaz Faturi, misi buku dia ni macam mana? Buku Ustaz Faturi adalah mudahnya menjemput rezeki. So dia berulang kali begitu. Sebab hari pertama buku tu lahir, saya ada. Okay. Saya memasarkan buku. Saya pergi jumpa tepi jalan, pergi jumpa orang, Assalamualaikum bang, nak beli buku. Saya lah orang yang latih orang lain jual buku tu tepi jalan. That moment. Yeah. Sebab because of that mission. Apa mission dia? Mission dia Ustaz Faturi kata very simple. Setiap mata yang memandang Al-Quran pasti akan memiliki buku ini. Itu missionnya. That's the mission. Setiap mata yang memandang Al-Quran mesti memiliki buku ini. Jadi my mission adalah setiap orang yang berniaga mesti memiliki buku ini. Terbaik. As long as you are doing business, you need to know why your business is not growing. Kena cakap English sikit. English sikit. Yes. Okay, Tuan Fahdi, dari mana sebenarnya Tuan Fahdi dapat idea untuk buat buku? Kenapa business tak grow? Tapi rasa tadi macam dah menjawab lah juga persoalan. Dia simple je. Based on orang tanya. Soalan tu yang common question, FAQ lah Tuan. Dan macam semua FAQ. itu dirangkumkan kepada satu soalan besar. Kenapa bisnes saya tak grow Tuan? Tu je basic Ada orang tanya, macam mana ejen saya, kenapa ejen saya mati That's menggambarkan bisnes dia tak grow. Kenapa saya punya marketing tak jadi bisnes dia tak grow lah bila marketing tak jadi. Okay. Kenapa staff saya keluar masuk Kenapa staff saya tidak setia dengan saya? Kenapa tim saya silang ambil duit company semua tu dirangkumkan kepada satu je soalan, kenapa bisnes saya tak grow. Jadi kalau anda yang mendengar episod podcast kali ni dan anda rasa macam, hey, saya rasa saya lah yang business tak grow tu. Dan anda rasa macam betul lah, ini apa yang Tuan Fahdi cakap, macam aku je tu. Yes. Tapi kalau anda itu yang anda rasa good, bagus. sebab itu adalah langkah pertama untuk kita grow Yang business. nak Madi nak cakap padan muka bukan Healing. Sebab sebenarnya orang yang paling untung ialah orang yang dia sedar diri dekat mana dia berada sekarang. Yes kan. Sebab tu kalau anda rasa anda perlukan buku ni, kita just nak dengar dulu daripada Tuan Fahdi sendiri, siapa sebenarnya yang mendengar podcast ni yang mesti dapatkan buku ni, Tuan Fahdi? Dia tak ada istilah lain mesti. Ya. Setiap businessman perlu ada buku ni, itu je. Simple. So siapakah orang yang perlu memiliki, as long as you are doing business. Saya jual kacang putih Tuan, boleh? Ya. You nak grow tak? Betul juga. You jual kacang putih, you nak grow tak? Betul, nak grow.
You memang dah besar gila bisnes. You nak grow lagi tak? You nak grow lagi. Nafsu tidak pernah mengira orang tu. Semualah, tak kisahlah. Saya penapis air pun boleh lah. Oh, jadi anda yang macam fikir aku jual ejen takaful contoh. Takaful. Aku tapis air je. Yes, you are doing business my brother and sister. Yes, Dapatkan segera. Oh, you talk in English. English. Sebab apa tau? Kenapa Madia? Sebab saya jumpa dengan sahabat saya. Saya kata, how to grow my business Saya tanya dia, saya tanya juga sahabat saya kan. Can you like be mata lain selain daripada Funny Evo ni kan? What I should do in order for me to help more people. Dia kata, bro, you need to talk in English. Cakap gitu. Okay, let's talk in English. Dia kata, why? English ni kena buat air rabu tuan. Why? Sebab dia kata, because ada market usahawan ni, they always talk in English. Ya, betul. Contoh market Chinese, Indian market kan. So you need to talk in English, bro. Saya kata, okay. Saya tak terfikir. Ada je saya pernah buat podcast dengan Fazil Musa, my friend from Singapore. I talk in English. Talk in English kan. Betul. Saya kata, sorry bro, my English broken English. Dia kata, it's okay bro, your English like Singaporean. Singlish lah. Singlish. Oh, okay, Singlish. So Singaporean. Be ready. Sebab sebelum ni Tuan Fadi pernah juga yang waktu live dengan Omar Sterling tak salah saya. Dengan Datuk Lawrence tu pun bahasa Inggeris juga that time. Betul lah kan? Ya. Okay. So basically macam-macam lagi soalan kita nak tanya. Dan kepada anda para pendengar Funnel Evo Podcast yang ada kat Spotify ke YouTube ke, stay tune. Kami dah kering TikTok. Ya Allah, kering tekak. Kita stay tune. Kembali selepas ini. Funnel Evo Hai, saya Kuasa. Hai, saya ni biasa-biasa. Hari ni aku nak follow up pelanggan lah. Rasa macam dah betul nombor ni. Tapi kenapa salah follow up Fatimah, Ali, Ahmad, Abu, Ahcong, Mutusami semua ada 1000 database. Alright? Dan blast message. Dengan Kuasa Blast, anda boleh blast message kepada pelanggan anda melalui WhatsApp, email dan juga SMS dengan hanya satu klik je. Jadi, mudah untuk anda buat jualan berkali ganda dengan pelanggan sedia ada. Barulah bisnes anda ada kuasa. Kita kembali dalam segmen kedua podcast Funnel Evo. Podcast Funnel Evo Betul balik Okay, sekali lagi. Okay. Funnel Evo Podcast. Gitu. Okay, so kalaulah tadi kita dengar cerita Tuan Fadi, kan hari ni petang ni kita nak sharp. Kena jump straight kepada soalan-soalan. Tajuk hari ni sebenarnya tajuk. apa Madi? Sebenarnya ramai orang mungkin yang terdengar tadi dia macam ataupun kita baru cakap je topik dengar. apa kan sebenarnya. Okay, sebenarnya kita sedang menjawab satu soalan iaitu kenapa bisnes tak grow. So kalau anda yang mendengar ni rasa macam bisnes saya tak grow lah, start dekat mana-mana. Okay, sebenarnya ada satu buku yang dari tadi Tuan Fadi cerita. Kan, so buku ni ada banyak konten-konten, topik-topik yang sangat menarik. So mana nak go through sikit dan kita nak dengar lebih daripada Tuan Fadi. Boleh Inilah penulis bukunya tuan-tuan puan. Dan sebenarnya bila Mada tengok je tajuk pertama terus macam Zaz terus. Tak macam buku lain. Okay, kenapa? Tajuk pertama dia terus sombong. Kenapa bisnes tak grow? Sebab ramai usahawan ada situasi yang sama, tak perasan. Itu yang pertama, sombong. Kedua, tak nak cari guru dan belajar, Zaz. Ketiga, takut keluar daripada comfort zone. Ini yang tadi Tuan Fadi share, lawan dia lah buat saja. Okay, dan yang keempat adalah ramai juga orang kat luar sana, Tuan Fadi, yang cuba jadi CEO. Kan dia cuba Chief Everything Officer. Buat semua sendiri. Masya Allah. Okay. So hari ni Tuan Fadi, boleh Tuan Fadi maybe ceritakan dalam Tuan Fadi punya kenapa topik-topik ni di highlight kan tuan? There must be some reason. Bahasa Inggeris juga kan? Must be some reason. Kenapa tiba-tiba CEO, Chief Everything Officer lah. Sombong dia yang saya rasa macam Zaz sikit. Zaz banyak. Kenapa tuan? Topik-topik Bismillahirrahmanirrahim. So bila kita bercakap tentang bisnes kan, dia macam ni lah.
Allah bagi pada kita ni ada satu harta karun Allah bagi. Harta karun ni ada banyak dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan Allah bagi Al-Quran dan hadis ni dan harta karun tu ada dalam Al-Quran dan hadis supaya kita tak buat silap yang sama. Kan? So macam mana cara bila kita baca Al-Quran dan hadis kan? Allah banyak berbicara dengan kita ni dengan cerita. Kan, cerita. So kita belajar semua persoalan sebenarnya dijawab oleh Allah dan Nabi SAW. Jadi kita tengok apa yang sudah berlaku, maka kita belajar daripada situ. So kenapa sombong itu nombor satu adalah bila saya terbaca satu buku, nama buku tu Build for Last ke apa? Tak ingat. Tak ingat saya. Build for Last. Okay. Build to Last. Ada few books ditulis oleh Jim Collins ni. Waktu saya baca tu, first kali saya tak baca. Waktu saya on the way balik ke Kelantan masa tu, saya ada download Tuan Syafiq, CEO Agent Pro, bagi tahu. Okay. Sebab Tuan Syafiq ni suka baca buku tau. Jadi saya selalu dah baca buku ni bila masa dia baca. Dia kata dia guna Blinkist. Oh, okay, tahu. Tahu Blinkist. Ya. Jadi saya pun masa driving balik Kelantan tu kan lama, 7-8 jam. Jadi saya pun buka Blinkist, saya pun cari banyak buku lah masa tu. Saya baca-baca buku, masa tu dengar buku. And then Audiobook lah. Audiobook. Dia bukan audiobook, dia Blinkist ni dia pendekkan buku panjang. Dia macam summary. Dia summary kan. Terus summarize lah. Dia summarize kan. Key points. Dia key points. Kalau buku tebal tu dia akan buat like 7 page. Macam tu je. Jadi bila dia baca summary tu, How the Mighty Fall, saya nak tahu kenapa giant company, big company jatuh. Tapi saya dengar tu, power lah these points kan. Dan saya pun cari buku dia balik. Saya cari buku yang betul-betul buku lah. Dan saya baca buku tu. Dan dalam buku tu ditulis satu cerita tentang Motorola tau. Motorola. So Motorola ni, sebab saya selalu baca kisah-kisah inspirasi bisnes. Dan Motorola is one of the business yang super power zaman dulu. Dia boleh innovate benda yang tak wujud. Dulu telefon biasa lah. Motorola lah buat telefon pertama yang tanpa wayar. Yang sebesar wireless lah, tapi wireless lah. sebesar tapi dia bukan handphone, tapi dia wireless. Ke dia consider handphone kan? Dia bukan handphone yang wireless lah. Yang okay. Orang Kelantan panggil botol air. Botol air. Saya besar tak cari, tak jumpa botol tu. Dia bocong air besar lah. Jadi Motorola lah yang buat first. Bila dia first buat, ramai orang guna. Bila dia ramai orang guna, maka dia banyak duit, dia banyak cash. Lepas tu dia kata okay, because of kita banyak cash, maka kita kena buat telefon satellite. Dia nak buat telefon satellite. Tapi customer kata, kami bukan nak telefon satellite. Kami bukan nak pergi sampai tengah laut. Betul? Kami nak pakai atas darat je. So, what is the other option yang akhirnya kami sebagai end user dapat beli affordable lah, phone tu affordable kan. Simple je, just tambah pencawang punya isyarat punya ni, telecommunication punya ni, signal, then you can use the telephone kan. That's the cheapest way pun. Dia kata no, satellite. So dia invest 2 billion untuk buat telefon. 2 billion USD. Ya. Tahun berapa tu tuan? Itu zaman bila tak tahu lah. 2 billion lah zaman dulu tu besar. 2 billion betul lagi banyak lah sekarang. It's huge. Besar. Jadi bila dia buat tu, dia sombong, dia tak nak dengar. Dia sombong. Zaz ni, dia kalau orang yang mendengar kita sendiri. Dia rasa dia betul kan? Dia rasa dia betul sebab aku kan nombor 1 aku. Market share paling besar. You need to follow me, bukan aku yang follow kau. So dia be like very arrogant. Dia spend masa tu, bila dia keluar, dia launch the telephone, orang tak nak pakai telefon dia. Orang tak nak pakai. 2 billion tiba-tiba orang tak nak pakai. And then masa tu lah keluar Nokia lah apa kan. So people start to move to other brand. Dia punya market share daripada besar market share akhirnya tinggal 15-17% saja. Sekarang saya dah tak nampak lah tuan. Motorola, siapa guna Motorola? Orang gelak lah siapa guna Motorola kan. Ada tak pendengar ke yang tengah tengok, ada tak guna lagi ke tak? Cuba komen. Kan? Itu zaman Motorola ni saya rasa I think like
Dia yang famous Motorola Razr tu, yang ni penipis. Berapa tahun dah. Dia flip phone. Ah, kan? flip phone. Phone Okay, tu. okay. Saya ingat lagi mak saya pun pakai Motorola kat dulu. Saya sempat rasa lah. Ya, flip betul. phone. Ya. Dia sebelum ya. datangnya BlackBerry. Betul. Zaman dia sebelum BlackBerry. Betul, I tepat. see. Correct. So because being arrogant, tak nak dengar orang, bye-bye. So can you imagine, dengan satu perkataan sombong boleh menjatuhkan bisnes yang sebesar-besar alam yang banyak cash. Apatah lagi bisnes yang cenonet ni. SME. Dia bukan SME. Dia lebih rendah daripada SME. Saya panggil dia IHS. Apa tu tuan? Industri halus sangat. Sudah halus lah kan. Alamak. Yang halus ni sombong, yang besar sombong jatuh. Apatah lagi yang halus ni. Kena hembus hilang. Tiup je. Yuk. Tapi bila tuan punya topik sombong ni yang first, saya rasa macam sangat dekat. Bukan saya cakap saya sombong, tapi kita boleh belajar daripada Quran sendiri. Allah halau iblis daripada syurga disebabkan sombong dan ego dia tak nak tunduk arahan Allah kan. Betul. Jadi betul lah benda tu dalam Quran pun dah cakap, and then Motorola punya case study pun dah ada. Sekiranya anda ada sifat tu, cepat-cepatlah cari Tuan Fadi, belajar. Dalam Al-Quran bukan sahaja diberitahu syaitan itu sombong, malah Allah record satu persatu dialog dia dengan syaitan. Satu persatu dialog. Cuba cari surah apa saya lupa. Tapi ya, kalau datang Amazing Founder saya akan bagi tahu. Satu persatu. Apa syaitan minta, apa jawapan Allah. Syaitan nego apa jawapan Allah. Memang ada satu persatu dialog nak cerita orang sombong ni jadi macam mana. Ada satu cara berfikir orang yang sombong lah. Bila kita cakap sombong ni, kita nak kena sedar diri lah sebenarnya. Betul. Sejauh mana kita ada kesombongan dalam diri. Tapi dia satu mindset ni, betul tak Tuan Fadi? Kita rasa kita lagi bagus, lagi baik. Yep. So the moment you have this mindset, kita lagi bagus, lagi baik, itulah yang akan menjatuhkan kita. Tak kisahlah your business is small, halus yang boleh tiup, ataupun business kita sebesar gajah. Kita boleh jatuh. Dan sebenarnya Mana just nak tambah satu point kan, sebenarnya kalau kita dengar orang cakap sombong, kita akan rasa terus terfikir orang. Ya betul. Kita tak fikir Itu rugi sebenarnya. Sebenarnya rugi. Sebab the best place untuk kita membesar, grow ourselves, tak nak stuck dah, adalah dengan merasakan aku ada tak sifat tu ni sombong, and kita usaha untuk buang that sifat. Lagi selamat daripada orang yang dia rasa aku tak ada sombong ni, tapi penyakit, dia sebenarnya sombong. Yes, penyakit apa tahu, penyakit okey je, aku okey je. Penyakit aku okey je. Tapi okey je selalu penyakit kat perempuan tuan. You okey je. Okey je. Itu kategori lain. Okey tak? Mesti pernah dengar kan. Okey je. Tapi pandang kiri je. Typical driving kan. Ya. Okay. Pandang kiri bukan kanan lah. Itu kategori lain. Pandang kiri je. Tu para suami-suami akan tahulah okey je. Bila dia jawab macam tu, beware. So kita boleh buka kelas. Kelas memahami wanita. So kalau kita tengok ada banyak topik yang super duper amazing yang anda boleh bersama-sama belajar bersama. Kita tak nak kupas banyak sangat kat sini. Tak boleh. Better, tak sempat. Better anda claim je. Kalau anda nak claim mudah, pergi ke saya nakhadiah.com. InsyaAllah. Satu soalan saya nak tanya tuan. Bagus kalau berguru banyak Kita ada guru ramai ke? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Berguru banyak ni bagus. Okay. Bagus. Kalau tanya saya bagus. It's good. Sebab ialah ilmu kan. Semua orang ada, Allah bagi dia kelebihan ilmu yang mungkin orang ni ada ilmu. Cuma saranan saya, carilah guru yang mursyid. Guru ni ramai Del. Guru ni banyak. Siapa dapat dia belajar kat YouTube apa, dia boleh sampaikan ilmu. Cuma carilah guru yang mursyid. The difference is so huge. Okay. Guru dengan guru yang mursyid, dia umpama langit dan bumi. Guru yang mursyid, dia bercakap tentang dia maklumat je. Dia tidak bercakap tentang hakikat. Okay. Bila dia bagi ilmu je, dia tak sampai dalam hati. Ilmu yang mursyid ni dia bercakap tentang hakikat. Dia bercakap masuk dalam hati. Okay. Dan bila masuk dalam hati ni, kita boleh bawa sampai mati. Kalau tak, dia jadi just maklumat je. Kalau bagi ilmu macam kenapa bisnes tak grow? Sebab sombong. Dia jadi maklumat. Faham tak dia? Yalah maklumat. Yalah sombong. Betul? Okay. Kenapa bisnes awak tak grow? Sebab awak sombong lah. Kalau sombong tak boleh lah berjaya. Dia jadi maklumat. Maklumat jadi duduk kat mana? Duduk kat sini. Kadang dia tak sampai sini Dia tak sampai sini. Dia tak sampai sini. Ya, betul-betul.
Kadang-kadang keluar balik Tuan Fadi. Dia Kiri keluar keluar balik. kanan. Nak berjaya, kena hormat cikgu. Itu maklumat. Ya, betul juga. Betul-betul. Wow. Dia jadi maklumat. So kebanyakan ilmu-ilmu yang ada ni dia maklumat. Kalau guru yang mursyid, dia akan bagi tahu relate dengan hakikat. Apa maksud hakikat? Relate dengan Al-Quran dan hadis. So bila dia relate dengan Al-Quran dan hadis, maka dia jadi masuklah mati. Wow. Dia masuklah mati ni, ujungnya kita bawa sampai mati lah. Ujungnya bawa sampai mati. Yes. Dan kepada anda para pendengar ke yang tengah tengok YouTube kan, anda ada banyak guru, carilah guru yang mursyid, insyaAllah. Ya, Sampai ke hati, sampai mati, insyaAllah. Okey, ada lagi satu soalan Tuan. Ni yang ni dia tanya lah. Dalam banyak-banyak negeri, usahawan negeri mana yang paling cepat belajar? Dia tanya, dia main negeri ini boleh ni. jadi bias answer daripada Tuan Fadi. Dia diri sendiri juga Tuan sebenarnya saya nampak Dia bukan ikut negeri. Tapi dia boleh jadi juga negeri. Ah, Dia boleh ada jadi, dia juga. boleh jadi. Dia boleh jadi sebab Okay. apa tau? Sebab apa, Faktor. sebab apa, Dia Tuan? cerita faktor Okey. Okay. Tapi mungkin kalau saya jawab ni, mungkin ada orang marah saya lah. Tapi Tak ini apa, pengalaman pandangan. saya. Ini pengalaman saya pengalaman. Madiah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya buat bisnes tahun 2010, everybody is talking about kau jangan buat bisnes dekat Terengganu. Oh. Ha. Orang Terengganu dengar ni. Orang Terengganu dengar orang Terengganu. Saya kata kenapa? Orang Terengganu ni gini begitu dan begini. Kalau kau nak berniaga, kau nak cari agent, kau cari orang Kelantan. Oh, okay. Masa tu. Setuju. Kan? Saya pun macam apa kaitan? Sebab bagi saya orang sama saja kan, Terengganu, Kelantan kan. Dah sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah ya. Jadi saya cubalah letakkan di tepi apa yang orang cakap. Okey. Ini memang kena bash ni Kelantan. Tapi ini disclaimer berdasarkan Disclaimer pengalaman berdasarkan Tuan pengalaman. Fadi. Yes. Thank you so much Madia. Jadi Kita nak FIP Tuan, sebab tu saya tak nak disclaimer. oh tak nak disclaimer. Jalan je lah. Jalan je nak FIP je. Ni potong betul-betul sebab FIP. Cik. Jadi apabila saya buat bisnes dengan saya tak nak dengar apa yang orang cakap. Jadi sebab bagi saya is like sama kan. Bila saya mula start masuk Terengganu masa tu, at that moment saya rasa huge punya perbezaan tau Kelantan dengan Terengganu. I'm talking about sebelah-sebelah ni. Sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. I'm not talking about Selangor, Kelantan tak. Bila saya tengok betul lah orang Terengganu ni memang lain lah. Dia memang, saya tanyalah orang Terengganu, apa saya mau jadi gini gitulah bahasa Kelantan Terengganu. Kalau translate KL ni, kenapa korang macam ni? Kenapa korang macam ni I see. Apa mau jadi gini? Apa saya mau gini Oh sebab saya aku jak kecil lagi kerajaan negeri tanggung. Oh. Sebab dia ni set kaya. Oh betul. Dia ada minyak. Minyak. Dia ada minyak jak kecil lagi kerajaan WPT. Ah. Saya tak tahu lah orang Terengganu macam mana betul ke tak betul kan. Dia kata itu dapat apa nak masuk sekolah dapat duit ni bantuan ni. Scholarship. Saya ada kawan yang scholarship Terengganu. Kaya kan? Kaya. Yes. Dia kata patutlah orang Kelantan tak ada orang apa. Kelantan walaupun ada minyak, duit royalty tak boleh kau kita, boleh kau federal kan. Betul. Jadi kita terpaksa mencari jalan sendiri untuk survive. Betul. Jadi kalau nak kata negeri mana, saya boleh kata negeri Kelantan. Satu. Sebab dia survival kita mana ada highway. Mana ada highway? Betul juga tu kan. Dah merdeka lama tak ada highway. Kelantan tak ada highway. Ni baru 2-3 tahun ni baru ada highway. Highway tu pun terpotong tau. Tak habis. Imagine highway tu ada orang accident because of mungkin orang tu orang luar duduk bukan kat Kelantan. Dia naik dia kata Kelantan ada highway. Dia tekan kau. Suddenly highway tu habis tau. Sudah. Highway tu habis. Dia letaklah kon-kon batu. Dia langgar kon batu. Meninggal. Dia punyalah excited. Tengok terpotong. Terpotong. Allah. Nak cerita kita tak ada apa-apa. Yelah nak kita tak ada apa-apa kan marah pula. That's why orang Kelantan banyak keluar. Sebab there's no opportunity. Tapi kita kena faham apa Kelantan ramai founders kaya-kaya. Majority Kelantan. Kalau kita kata Kelantan kedek, kalau bunyi Kelantan je lalu. Jadi sebab we need to survive. Okay. Nombor satu. Nombor dua, negeri yang saya dapati based on my experience adalah Kedah. Tu dia Abang Hang. Saya lain Kedah. Claim terus. I don't know. Kita punya student-student kalau Kedah kan. Betul. Ponjas. Mantap kan. Betul. Dia punya habak mai tu. Saya rasa Habak disebabkan mai. bahasa lah tuan. Sebab bahasa lain quite- Kedah ada dialek.
Ya. Kelantan pun ada Dek. Kebahasaan tu macam wah, ni macam Kelantan set kita jauh pecah. Hang mana hang? Terus dengar hang terus. Betul. Dia macam one of the reasons saya rasa kan orang Kedah ini main throw je lah. Disclaimer, mungkin fakta yang salah. Nak juga tu claim tu. Tak apalah, ambil. Sebab orang Kedah, dia punya cakap dia semangat tau. Dia semangat. So mak saya orang Kedah, mak saya pandai buat bisnes. Mak saya dia pandai menjual. Mak saya cerita naik kelakar ni waktu saya wedding. Patutnya kita orang book satu dewan tu. Patutnya orang dewan tu yang close saya, close mak saya. Mak saya close. Sudah. Nak cakap hebatnya menjual. Yalah, mungkin sebab ni semangat. Semangat Semangat betul. tu bila language kita dia mempengaruhi cara kita berfikir tau. Dia orang bila dia orang buat satu semangat. Betul. Mana ada orang utara cakap hang nak makan apa? Hang makan apa? Tapi kan saya dapati dia bukan language tu mungkin ada betul psikologi. Tapi saya pernah jumpa dengan doktor. Doktor kata sudut doktor ni guys. ni doktor. Yalah sebab saya banyak pergi hospital jumpa kan. Because of the operation hari tu. Doktor kata orang Kelantan ni ada satu benda ni dia tak ada nyakit tu. Because of makanan dia. I see. I don't know makanan apa saya tak tahu. Budu. Tak tahu lah. Tapi dia ada beritahu satu ni dia biasa jarang jumpa penyakit ni dekat sini sebab makanan dia. Saya tak ingat lah apa benda kan. Kau okay. Sekiranya anda tahu apa makanan tu komen. Kita nak tahu. Saya nak makan. Kita nak makan betul. Kita nak makan, supaya tak ada sakit. Tapi dia kena makan dalam kuantiti yang hari-hari lah. Bertahun. Bertahun lah. Tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak ingat apa benda. Doktor tu pernah beritahu. Doktor pakar. Okay. So macam-macam kita dah tahu dah negeri mana founder ataupun cepat belajar semua. Jangan bergaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh, tenang-tenang. Supaya anda semua nak sejukkan sikit. Stay tune. Kejap lagi kita jumpa balik di Fana Evo Podcast. So bila diberikan tanggungjawab sebagai leader kawan-kawan, kematangan beliau melonjak naik daripada level ni sampai level ni. Kalau nak interview, of course kena ada skill test. Wajib ada skill test supaya kita nak tengok adakah dia ada that kind of science untuk menjual, sense of influence. Saya memang berterima kasih kepada mentor-mentor saya di Fana Evo sebab banyak membantu. Bila kita start satu masalah tu, memang kita berdoa dengan Allah memudahkan urusan, tapi Allah tu hantar Fana Evo untuk kami. Untuk saya, untuk memudahkan urusan saya untuk berbisnes. Grade ni is a process. Kalau company kita rasa dah bagus, ada tak ruang untuk jadi lebih bagus? Yang penting dalam kita berbisnes, kita kena ada ilmu. Lagi-lagi ilmu integrated marketing. Sebab kita dalam abad yang ke-21 ni, kita kena advance daripada orang lain. Jadi nak pilih Fana Evo kerana Fana Evo advance. Kita perlu biarkan dia experience dengan real customer. Orang yang bijak adalah orang yang boleh belajar daripada kesilapan orang lain. Kalau kita nak grow, carilah orang untuk kita belajar. Dan kita kena cari circle yang boleh bantu dan tempat kita nak sharing. So dalam Fana Evo ni, walaupun berlainan bisnes, tapi kita boleh bertukar-tukar pendapat. So bila kita ada dalam circle, so kita ada ramai orang yang kita boleh tanya. Sebab itulah kita kena cari seseorang untuk kita belajar. Target tu kita letak nak jadi great. Tapi our focus bukan pada target jadi great, tapi proses yang kita buat untuk jadi great. Dekat sini anda akan dapat banyak idea dan banyak solution mengenai masalah-masalah ataupun macam mana cara untuk anda kekalkan untuk anda lebih maju dalam bisnes. Dan insyaAllah tak rugi anda join Fana Evo. So, the key point bukan fokus kepada grade tu. Tapi the key point adalah apa dia kita buat? Yes, usahakan ke arah itu. Welcome back di Fana Evo Podcast. Terima kasihlah kepada anda yang sudi menunggu kami. Dan rasa dah macam di penghujung-penghujung Madi. Penghujung. Tapi kita tak lengkap kalau ada something di penghujung kalau Tuan Fadi tak baca. Tapi sebelum tu kita nak tahu, tadi kita dah recap tau 2022. Pengalaman manis Tuan Fadi, pahit dan apa yang berlaku sepanjang 2022 Fana Evo. Betul. Kita nak tahu target Fana Evo lah, matlamat 2023 pula Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Matlamat kita ada banyak. Tapi nombor satu adalah kita nak bantu 100,000 orang usahawan. Di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Wow. Sebab Alhamdulillah sekarang ni sedar tak sedar Fadil Madiha, kita start dapat daripada luar negara. Betul.
kita punya event evolusi ada daripada Singapura datang kan. Betul. So Ramai kan. Ramai kan. And even buku tuan ni pun banyak daripada Singapura Yeah. ambil. Wow. So kita dah start, we don't know Expand. kita punya misi adalah untuk bagi manfaat. So macam mana kaedah asbab Allah nak bagi tu kita tak tahu. Allah akan hadirkan asbab sebab dia pemilik asbab kan. Alhamdulillah. Jadi kita nak bantu 100,000 usahawan. Nombor 2 adalah kita nak lahirkan 300 jutawan. Yang buat 1 juta dan ke atas. Kita nak Caranya bantu. bagaimana tuan? Through knowledge. Knowledge transfer. We believe that we can change dengan adanya knowledge. Okay. Hatta budak nak berjalan pun dia kena ada knowledge untuk berjalan. Betul. Mak dia kena tunjuk cara Betul. nak berjalan kan. Ya. Kalau mak dia tu ajar merangkak, dia jadi Mowgli, tak bangun-bangun. Betul. Mowgli. Mowgli. So, nak berjalan pun dia akan tengok mak dia berjalan macam mana, ayah dia macam tu, dia dapat idea yang kena berjalan. Burung pun ajar anak burung terbang. Ya, terbang. So, knowledge. Yeah. Jadi, insyaAllah transfer knowledge is very simple je. Sebab saya percaya kejayaan meninggalkan clue. Wow. Clue. Kejayaan meninggalkan Clue. clue. Bukan glue tau. Clue. 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 Kita nak cari orang sesat, orang hilang, kita cari clue kan. dia. Tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda, ada tapak kaki je. Jumpa dah orang tu. Ya, betul. So kejayaan pun meninggalkan clue. Jadi kerja kita adalah sampaikan clue-clue itu kepada usahawan-usahawan kita, dan boom. Apa orang buat untuk dapat 1 juta, kita transfer balik knowledge tu kepada dia dapatlah 1 juta. Bila tuan cakap clue dan 1 juta, saya teringat salah seorang student tuan. Tuan Erman. Ya, Erman. Itu 1.2 billion. Masya Allah. Bukan juta tuan Bukan Ke juta. saya dengar ke apa? We are talking about B. B. We are not B. not even talking about M. B. B. You are so 1.2 billion 1.2 billion dia buat. 2022. 2022. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan seterusnya apa lagi matlamat? Dan Funny kita insya-Allah kita juga bukan nak membantu usahawan. Okay. Kita nak extend kita punya manfaat ni, kita nak bantu seawal usia 16 tahun. 16 tahun, okay. 16 tahun tu dia habis je PT3. Dulu PT3, yes. Dulu Sekarang pun PT3. sekarang dia tak tahu lah Sekarang tuan. saya Aku tak tahu. confused dah. Sekarang confused dah kan. Tapi anyway tak apalah. Biar budak-budak tak confuse, kita confuse tak apa. tak apa, betul. Jadi umur 16 tahun, okay. 16 tahun masuk college. 16 masuk college Ya. kan? So kita akan bina satu college yang umur 16 tahun dah boleh masuk college. Of course lah, college kita ni bukan nak buat doktor atau nak keluarkan lawyer or engineer ke apa, tak. Okay. We are gonna produce orang yang ready for future. Wow. Ready for future. Are you ready for future? Yes. Kan. Kita nak ready for future. Macam mana saya nak readykan anak saya untuk future. Of course saya takkan suruh dia jadi doktor. Minta maaf lah. Tapi maknya doktor kan? Kalau mak dia doktor pun saya takkan minta anak saya jadi doktor. Kalau dia nak jadi doktor pun saya kata tak boleh, kau tak boleh jadi doktor. Melainkan kau nak jadi doktor yang memiliki hospital. Then off you go. Okay. The next KPJ. Go. The next KPJ. We are going to produce people with like ada growth mindset yang betul, entrepreneurship mindset, Okay. dan mereka ada skill untuk future. So skill apa? What skill we are talking about? Okay. So our college, we're going to call it Funnel Evo College Digital. Funnel Evo College, College for Digital Business and Technology. Interesting. So kita akan dekat situ digital business ni apa yang akan ada. So of course digital marketing. Betul. Kan. Creators, Content creator, okay. Content creator, podcaster, semua benda yang relate dengan yang dunia perlukan. Umpama kalau awak tak nak kerja, awak boleh buat untuk diri awak sendiri. Sebab Seawal 16 tahun 16 tahun. Wow. Saya baca dalam satu artikel Mau Kerja, dia kata income YouTubers betul 360,000. So saya pun kata Saya- asal nak suruh anak jadi doktor kalau macam tu. Macam tu minta maaf lah kan. Tapi if you like nak jadi doktor boleh, itu bagus kan. Sebab saya dulu impian jadi doktor. So kalau you nak jadi doktor, you masuk university college yang memang dah ada. You nak jadi engineer, we need engineers. Tapi untuk like for future, we need more
digital marketers, we need more orang yang apa kita panggil, boleh buat software, boleh code, boleh buat UI UX. This is what we call technology. So kita akan develop mereka di Fun Evo College, InsyaAllah. So doakan lesen be like sedikit masa lagi. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi siapakah gerangan pelajar 001 tu? Yep. Nanti kan. 001. Kita nak tengok siapa 001 tu. 001. Okay, so Madi, dia Yeah. tak lengkap Madi kita punya podcast kalau tak ada hadis of the day. Wow, hadis of the day. Jadi ini perkongsian kalau dekat InsyaAllah. group coaching, anda bersama mastermind dan presiden, ini saat-saat ditunggu oleh semua high level coaching kami. Wow. Jadi untuk anda yang bersama kami, this is time hadis of the day by Tuan Fadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak tahu nak baca yang mana. Saya just buka je boleh? Boleh Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya baca daripada Muntakab Ahadis, muka surat 500. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Iyad bin Himar berkata, saya telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, seseorang daripada kaum saya mencaci saya, sedangkan dia ialah orang yang lebih rendah daripada saya. Adakah saya boleh mengambil tindak balas? Baginda menjawab, dua orang yang saling memaki hamun ialah dua syaitan yang saling mengata dan saling menuduh satu sama lain pendusta. Saya ulang. Sayyidina Iyad bin Himar berkata, saya telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, seseorang daripada kaum saya mencaci saya, sedangkan dia ialah orang yang lebih rendah daripada saya. Adakah saya boleh mengambil tindak balas? Baginda menjawab, dua orang yang saling memaki hamun ialah dua syaitan yang saling mengata dan saling menuduh satu sama lain pendusta. Masya Allah. Wow. Apa maksud yang pada boleh faham? Saling menuduh tu. Saya capture yang tu. Saling menuduh. Saling menuduh. Macam Lagi? kalau kita kan dekat mana-mana lah kita berada, dekat office ke, dekat dalam perkahwinan ke, family members, even kita dengan kawan-kawan kita, setiap kali kita bergaduh mulut nak hamun, that hadis, it's a reminder that every time kita marah, Berbalah. especially bila tu terkeluar daripada mulut dan kita berbalah, berdebat, that moment kita dah bukan jadi diri sendiri lah. We are losing ourselves and you are losing yourself at that time and you are losing so many things. And itu adalah sifat syaitan. Naik share ya. Betul ke tak Fadi? Ni bila saya baca, apa yang kita boleh faham? Nabi sedang bagi perumpamaan ni, kita kena faham. Nabi, orang tu tanya Nabi, orang ni lebih rendah pada saya, kedudukan dia lebih rendah pada saya ni tinggi. Contohlah saya bos. Dia ni tak mana-mana kan. Dia maki saya. Adakah saya kena jawab sebab saya ni kedudukan saya lebih tinggi daripada dia? Nabi pun jawab dengan perumpamaan. Ni kalau kita faham. Ni yang saya faham. Nabi kata, orang yang saling memaki hamun ni, bodoh lah kau. Dia bodoh, kau lagi dua kali bodoh pada aku. Kan? Orang yang saling memaki hamun, kita tengok term ayat ni cikgu saya ajar saya. Kalau kita nak baca ni, kita tengok ayat demi ayat. Orang yang saling memaki hamun ialah dua syaitan. Dua-dua tu syaitan. Sas. Kan? Dua-dua ni setan dah. Tak adanya ni malaikat ni setan. Dua-dua tu setan. Sebab orang ni kata, saya ni tinggi, dia ni rendah. Dan orang yang faham aku ni baik lagi pada dia. Tapi sekarang ni, orang yang maki aku sama je. Dua-dua setan. Wow. Dua-dua tak guna. Dua-dua tak Dua-dua. Tapi Nabi tambah lagi tau. Dua orang yang saling memaki hamun ialah dua syaitan yang saling mengata dan saling menuduh satu sama lain pendusta. Blame. Tak. Setan ni memang pendusta. Dusta, yes. Setan ni tengah cakap, engkau pendusta. Taklah engkau pendusta. Sebenarnya engkau dua-dua pendusta lah. Wow. Boleh faham tak? Faham. Jadi, tak kisahlah kau tinggi kau rendah ke. Kalau kau maki hamun orang lain, orang tu maki hamun kau, dua-dua sama seperti syaitan nak menegakkan benang yang basah. Yes. Dua tak betul sebenarnya. Dua tak betul. Okay. Wow. Tak betul. Gitu. Jadi kalau senario macam tu, salah seorang kena senyap lah. Kalau kita orang yang diberi, sebab tu ni cikgu saya bagi tahu. Okay. Saya tak pastilah Al-Quran atau tidak. Tanda Allah sayang kepada seseorang itu,
Allah bagi kefahaman agama. Tanda Allah sayang kepada orang tu. Dia bukan bagi kekayaan, bukan dengan bagi kesihatan, bukan. Tapi tanda Allah sangat sayang pada orang ni adalah Allah bagi kefahaman agama. So hari ni kita dapat kefahaman agama lah daripada ni. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah sayang kita. Alhamdulillah. Jadi Allah nak bagi tahu, kau gaduh mulut, kau sama je dengan dia. Betul. Wow. Jadi berhenti berbalah lah. Jangan gaduh-gaduh mulut. Senyap je. Senyap je. Yang penting fokus kepada apa yang anda dah dapat, insyaAllah. Bagus lah di sini. 500 ingat. Okay guys, thank you kepada anda yang sudi mendengar ataupun menonton kami di channel YouTube dan juga Spotify. Kepada anda yang masih belum follow, sila pergi ke YouTube channel Fahdi Ghazali 99. Subscribe. Betul. Dan kalau anda suka apa yang dikongsikan dalam channel ni, first apply. Ya, betul. Kan? Jadi orang yang pertama apply. Kedua, cuba ajak kawan-kawan untuk dengar sekali. Betul, share je. Sangat penting ya. Sebab bila kita kongsi ilmu, insya-Allah ilmu tu jadi lagi banyak, lagi bermanfaat, insya-Allah kan. Lagi berkat. Yes. Dan nak tunjuk anda support kami supaya kami lagi semangat. Tekan like banyak. Abang nampak kan. Like tu free. YouTube tak charge lah. Okay guys, jumpa anda minggu depan. Yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan yang kurang baik tu datangnya daripada salah silap saya sendiri. Saya Fadil Rasul. Saya Madia Hassan. Dan juga saya Fahdi Ghazali di Fana Evo Podcast.